Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara Ustazah dengar tak? Sekat-sekat tak apa. Setakat yang boleh dengar lah. So, Ustazah kat rumah sekarang ni. So, lain slow sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan usrah kita pada petang ni, okay, kita buka dulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Ustazah Azim boleh tak baca Azim? Dengar tak? Afif lah, Afif kalau baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum Ustazah serahkan kepada Ustaz Aiman penakib kita pada minggu ni ataupun pengisi kita pada minggu ini, suka untuk Ustazah ingatkan supaya tolong buka kamera. Tolong buka kamera ya, sebagai tanda supaya kita menghormati guru-guru kita yang berada dalam ni dan itu terutamanya kita lah. Okey, yang kamera rosak tu tak apalah, yang tak boleh buka tu taklah. Yang boleh buka tolong buka kamera. Okey, semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi nikmat untuk terus mengikuti usrah kita setiap minggu. Jadi tanpa memanjangkan kalam, tanpa memanjangkan perkataan ayat, okay. So, Ustazah serahkan kita hormatnya, saya serahkan kepada Ustaz Aiman selaku nakib kita pada minggu ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih kepada Ustazah ini dan memberi peluang lagi pada saya untuk menyampaikan pengisian usrah mingguan yang diadakan kepada pelajar pada usrah pada setiap hari Jumaat. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada petang yang mulia ini, di hari yang mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari Jumaat, alhamdulillah masih lagi kita diberikan peluang untuk bersama-sama duduk dalam satu usrah untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan ilmu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih lagi hidup di atas nikmat iman dan juga Islam yang kita kecapi sehingga hari ini, dan mudah-mudahan kita berterusan mati di dalam iman dan juga Islam. Baik, alhamdulillah pada kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan pengisian berkenaan dengan fiqh. Kita aspek berkenaan dengan wudu. Adik-adik mesti memang selalu dengar, memang kita kena kenal lah wudu ni. Wudu ni macam mana apa semua. Sebab apa? Memang adik-adik perlu kenal wudu ni sebab ianya memang perlu untuk kita buat setiap hari. Setiap hari kita kena berwudu untuk tujuan beribadah. Berwudu yang kita kita perlu laksanakan dengan cara yang betul, dengan dengan cara yang betul mengikut kaedah yang telah fiqh tetapkan. Jadi wuduk ni memang sangat penting lah. Jadi mari kita kupas
sikitlah berkenaan dengan wuduk. Apakah yang dimaksudkan dengan wuduk ni sebenarnya? Jadi menurut fiqh, pengertian wuduk adalah menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Itu merupakan pengertian wuduk, iaitu kita menyampaikan air. Air apa? Kita perlu sampaikan air tu. Air yang mutlak lah, air yang suci. Bukan air kotor apa semua tu kan. Memang kita setiap hari berwuduk, kita gunakan air air yang suci lah kan. Air yang mutlak kepada anggota yang tertentu, yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh syariat Islam, untuk kita berwuduk dengan kita mengalirkan air. Kita ambil air, lepas tu kita alirkan, kita sampaikan air kepada anggota-anggota yang tertentu yang telah pun ditetapkan untuk kita umat Islam untuk berwuduk. Untuk kita sampaikan air pada anggota-anggota tertentu untuk apa? Untuk kita mengangkat hadas kecil. Untuk kita mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Jadi untuk berwuduk tu kita perlulah kita mulakan dengan niat. Dia ada beberapa rukun yang perlu kita ni. Jadi wuduk ni sebab apa kita perlu berwuduk? Nampak dalam pengertian tu pun dah cakap untuk mengangkat hadas kecil. Untuk apa kita mengangkat hadas kecil. Dalam hadis pun ada dia berbicara la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Maksudnya tak akan diterima solatnya orang yang berhadas sampai ia berwuduk. Jadi wuduk ni sangat penting untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang seterusnya yang memerlukan kita untuk kita berwuduk. Wuduk ni merupakan kaedah yang kita bersuci daripada hadas kecil. Hadas kecil lah. Untuk kita menjadi syarat untuk kita melakukan ibadah-ibadah seperti seperti solat fardu. Tak kira lah solat fardu, kalau sunat. Sebelum solat itu kita umat Islam perlulah untuk kita mengambil wuduk mengikut syariat ataupun fiqh, kaedah fiqh yang telah ditetapkan daripada niat sehinggalah sehingga tertib, sehingga selesai semua tu untuk kita berwuduk. Untuk kita melaksanakan ibadah. Jadi kita perlulah berwuduk mengikut rukun-rukun yang telah pun ditetapkan kepada anggota-anggota yang tertentu, yang mana kita sampaikannya dengan air. Jadi wuduk walaupun ianya amalan yang ringan saja kan, tapi pengaruhnya amat besar lah. Ia amat penting lah, ia perlu amat ditekankan. Sangat perlu ditekankan daripada awal hingga akhir, kerana kalau wuduk kita tak sah, jadi maka ibadah seterusnya seperti solat atau solat yang kita ambil kan, selalu kewajipan kepada kita umat Islam untuk kita melaksanakan ibadah fardu solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak kita perlu laksanakan 5 kali sehari. Jadi memang sebelum tu memang sewajibnya untuk kita berwuduk. Jadi kita perlu menekankan kaedah wuduk ni mengikut ketetapan yang telah pun ditetapkan. Kita perlu menyempurnakannya dengan baik. Apabila yakin ianya sah, maka barulah boleh untuk kita melaksanakan ibadah kewajipan yang lain seperti solat. Jadi harap adik-adik sentiasa untuk ambil berat lah tentang wuduk kita. Adakah wuduk kita ni mengikut kaedah yang betul? Jadi wuduk ni memang tak rugilah, sebab pahala dia pun besar lah. Tak seperti untuk solat, kita boleh juga berwuduk dalam keadaan yang lain. Untuk kita baca Quran ke apa semua tu kan. Sebab apa, wuduk ni ianya setiap air yang dialir kepada anggota-anggota tertentu, katakan akan hapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa sekali. Jadi fadilatnya memang besar lah. Ini juga merupakan amalan yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang sentiasa melazimi
ataupun bermudawamah berterusan dengan berwuduk. Dia sentiasa menjaga wuduknya. Sehingga Nabi pernah bersabda tentang pernah dengar tapak kakinya di syurga. Tapak kakinya di syurga. Amalan ni adalah kerana selalu melazimi berwuduk. Masya-Allah. Memang walaupun dia amalan ringan, yang kita hanya mengalirkan air-air pada anggota-anggota tertentu, tapi nampak fadilatnya amat besar. Ia menghapuskan dosa-dosa. Ia juga boleh jadi cahaya pada kita apabila pada masa kelak. Jadi cahaya orang yang sentiasa berwuduk lah. Kena ada cahaya pada tangan dan pada wajah dan tangannya apabila kita orang Islam sentiasa melazimi dengan berwuduk. Kita sentiasa menjaga wuduk kita. Masya-Allah. Menjaga wuduk kita. Jadi wuduk ni ibaratnya untuk kita bersuci lah, kan cakap tadi, bersuci. Bersuci juga memang amat ditekankan di dalam Islam lah. Dia merupakan sebahagian daripada Islam. Jadi wuduk ni adalah bersuci daripada hadas kecil, untuk kita mengangkat hadas kecil serta dengan niat. Jadi apakah rukun wuduk yang boleh kita ketahuinya bersama-sama, supaya kita lepas ni take note sentiasa apakah rukun wuduk yang perlu kita selesaikan untuk kita melengkapkan wuduk kita tersebut agar ianya menjadi sah dan kita tidak terlepas pandang lah dalam amalan berwuduk ni. Amalan berwuduk. Jadi rukun wuduk terbahagi kepada berapa? Iaitu terbahagi kepada 6 perkara. Iaitu yang pertama yang kita dah sebutkan dalam pengertian tu, niat. Kita memang selalunya dalam apa-apa amalan yang kita lakukan, yang kita dah bicarakan sebelum ni, contoh sebelum ni kita dah bicarakan tentang mandi pun, memang yang perlu dimulai dengan niat. Niat tu innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu perlulah dimulai dengan niat. Niat tu yang menentukan kita punya amalan tersebut lah, sama ada ianya jadi amalan tersebut ataupun tidak. Jadi dengan niat tu yang menjadi perkara pertama yang perlu kita tekankan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Tidak kira dalam apa pun, terutamanya dalam ibadah-ibadah yang wajib. Jadi kita perlu sentiasa untuk kita menekankan niat. Niat. Jadi niat wuduk ni macam mana? Niat menjadi rukun kerana wuduk adalah ibadah. Jadi rukun ni memang, kalau kita sebut rukun, memang ianya perlulah kita buat. Memang wajib untuk kita lakukan perkara rukun. Rukun-rukun dalam ibadah tertentu. Terutamanya juga di dalam rukun wuduk. Sebab kita wuduk jadi syarat untuk kita angkat hadas kecil untuk kita lakukan ibadah yang seterusnya seperti solat fardu. Jadi ianya perlu kita ambil tahu tentang semua rukun-rukun dalam amalan wuduk ini. Amalan wuduk. Jadi apakah niat menjadi rukun kerana wuduk adalah ibadah dan ia membezakan ibadat dan adat. Jadi setiap ibadah ni kita perlu kita buat dengan niat, kita dapat pahala lah seterusnya. Ia untuk membezakan ibadat dan juga adat. Kalau kita buat niat kalau kita untuk membezakan ibadat dan adat betul lah. Apakah lafaz niat wuduk ni? Jadi apakah lafaz yang perlu kita baca dalam hati lah sebelum masa kita mula-mula untuk kita melaksanakan amalan berwuduk ni. Jadi niat dia adalah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi perlu kita ingat lafaz Arab dia adalah nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala. Apakah maksud lafaz bagi wuduk ini? Lafaz Arab ni iaitu nawaitu sahaja aku berniatlah. Apa tu al-wudu', berwuduk lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi niatnya simple saja. Ini niat yang perlu kita ingat lah, perlu kita hafal lah. Kalau sebelum ni kita hafal kan, kalau kita dah tahu, kita perlu hafal lah benda ni.
Untuk kita berniat lah, apa ni, simple saja. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kita niat dalam hati, aku berwuduk ni kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala niat tu. Ataupun ada lafaz lainnya. Ini nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, itu memang biasa kebiasaannya kita belajar. Memang kebiasaannya kita akan dengar lah lafaznya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu memang kebiasaannya akan diajar. Memang sentiasa apa ni dia amalkan lafaz, sebab itu simple saja. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lafaz lainnya adalah nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu juga merupakan lafaz niat bagi wuduk. Bagi wuduk yang kita amalkan. Jadi kita juga boleh beramal dengan niat ni lah. Antara salah satu tu lah, nawaitu yang pertama tadi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Kalau al-akbari, itu ke mana kita nak mandi wajib. Itu kita angkat hadas besar. Jadi untuk kita angkat hadas besar ni apa? Ada 5 lah yang apa ni? Inilah seperti apa ni? Keluar air mani apa semua tu kan. Keluar darah nifas apa, itu kita kena buat apa ni? Itu kita kena mandi wajib. Itu apa, kalau raf hadasil akbari, itu niat bagi mandi wajib. Tapi untuk kita angkat hadas kecil adalah kita dengan berwudu. Jadi ini juga kita boleh berniat dengan lafaz ini, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu 2 lafaz tu, ingat 2 lafaz tu. Tapi kalau kita tak ingat yang nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, tak apa. Kita boleh niat saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu juga telah menyampaikan matlamat ataupun tujuan kita untuk kita melaksanakan amalan berwuduk. Jadi itu rukun yang pertama bagi wuduk. Ingat, rukun pertama bagi wuduk adalah niat. Jadi apakah rukun yang kedua pula? Rukun yang kedua bagi wuduk adalah macam biasa, lepas kita niat, kita mulakan dengan membasuh muka kita. Membasuh keseluruhan muka kita ni lah. Kawasan muka kita ni. Kita basuh ke semuanya. Jangan ada yang tertinggal sikit pun. Masalah hidung apa semua tu kan. Ni dahi, pipi apa, keseluruhan bahagian muka kita mestilah kita sampaikan air tersebut sehingga sehingga kenalah semua bahagian anggota muka kita. Kena bahagian anggota muka kita. Untuk kita untuk rukun yang pertama, menyampaikan air ke seluruh muka, ke seluruh anggota muka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa lafaznya faghsilu wujuhakum. Maksud bagi ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Faghsilu, maka berwuduklah, iaitu basuhlah. Faghsilu, basuhlah wujuhakum, muka kamu. Jadi ini berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dalam Al-Quran tersebut untuk kita basuh muka kita, untuk kita permulaan lepas kita niat, kita basuh muka kita. Bahagian muka secara menegak adalah dari tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Sampai bawah dagu. Dia bagi bahagian tumbuh rambut kita atas sehinggalah bahagian bawah dagu kita. Itu merupakan bahagian muka, manakala itu bagi menegak. Kalau manakala secara melintang pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Pada sini ke telinga. Jadi itu untuk melengkapkan air sampai ke semua ni lah. Justru wajib untuk kita basuh ke semua yang ada di atas bahagian muka, termasuk luar dan dalam bulu kening. Misai dan juga janggut. Misai dan juga janggut. Kamu kecil lagi tak adalah misai dan juga janggut kan. Kecuali janggut yang tebal yang tidak nampak bahagian dalamnya, memadai basuh di bahagian luarnya sahaja. Jadi kamu tidak ada masalah lah kalau tak ada janggut. Muka kamu bersih kan. Tak ada janggut, misai.
Jadi itu tak ada masalah lah untuk kita kenakan air ke seluruh muka kita ni lah. Bahagian anggota muka kita. Kalau sebut tadi, menegak adalah daripada tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Ingat? Dan melintang pada bahagian telinga ke telinga. Itu untuk bahagian muka. Kita perlu basuh ke semuanya. Itu merupakan rukun yang kedua. Rukun pertama niat. Rukun yang kedua kita basuh muka ke semuanya. Lepas tu apakah rukun yang ketiga pula? Rukun yang ketiga adalah kita berbasuh kedua-dua belah tangan. Lepas kita dah selesai settle muka kita, bahagian seluruh anggota muka kita, barulah kita boleh teruskan dengan langkah yang seterusnya ataupun rukun yang seterusnya, iaitu rukun yang ketiga bagi rukun wuduk, iaitu kita membasuh kedua-dua belah tangan sehingga siku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa aydiyakum ilal marafiq. Apakah maksud bagi dalil ini? Dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku. Dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku. Ini dalil daripada surah Al-Ma'idah ayat 6 berkenaan untuk kita basuh kedua-dua belah tangan sehingga siku. Dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku. Dalam ayat yang sama juga dalam ni. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi siku ialah sendi. Sendi di antara bahagian lengan atau kita ni lengan dan pangkal lengan, dan termasuk bahagian yang mesti dibasuh ketika berwuduk. Jadi dalam bahagian tangan kita ni, kedua tangan kita daripada bahagian lengan dan pangkal lengan, termasuk bahagian ia juga perlu untuk kita basuh untuk ketika berwuduk. Jadi kita wajib untuk kita ratakan. Kita ratakan basuhan ke semua bulu dan kulit di bahagian tangan kita, bahagian lengan, pangkal lengan. Sekiranya terdapat kotoran di bawah kuku atau memakai cincin yang menghalang air sampai ke kulit, maka wuduk tidak sah. Jadi apa sahaja yang menghalang daripada untuk sampai ke kulit, termasuklah apa saja kan, yang untuk kita sampai ke kulit air tersebut, maka wuduk itu boleh jadi tidak sah. Jadi perlu untuk kita pastikan dulu tangan kita juga, tadi muka kita kena pastikan bersih, tangan kita juga kita kena pastikan dalam keadaan bersih, supaya untuk kita memastikan air untuk kita sampaikan ke seluruh anggota yang berkenaan dengan tangan ni lah. Daripada ni hingga siku kita lah. Kita perlu ratakan ke semua air. Ratakan air ke semua bulu dan juga kulit. Itu untuk rukun yang kedua. Kita basuh kedua-dua belah tangan. Tangan kiri dan juga tangan kanan. Lepas tu setelah dah selesai tu, barulah kita boleh teruskan dengan step yang seterusnya, iaitu menyapu sebahagian kepala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia berbunyi wamsahu wujuhakum wamsahu biru'usikum. Maksudnya, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 6 juga. Jadi kita perlu untuk lepas kita dah basuh kedua belah tangan kita, tangan kanan dan juga kiri, kita perlu basuh ke sebahagian kepala kita. Sebahagian kepala kita. Itu untuk rukun yang keempat. Walaupun selai rambut pun, selama mana ia berada dalam kawasan kepala, walaupun ni sikit kena rambut ke apa kan, asalkan dia perlu kena sebahagian kepala, untuk dia termasuk dalam rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian kepala. Kita teruskan rukun yang kelima pula, membasuh kedua-dua belah kaki. Lepas dah basuh kepala, kita basuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga buku lali. Kaki juga merupakan anggota yang wajib untuk kita basuh. Untuk kita basuh agar ianya kena kenalah ke seluruh anggota bahagian kaki, kedua belah kaki, kanan dan kiri, agar kita tidak terlepas pandang lah sehingga buku lali. Jadi kita perlu pastikan juga kaki kita berada dalam keadaan bersih, supaya air tidak terhalang untuk kita kena ke kulit kaki kita keseluruhannya.
Jadi buku lali ialah tulang. Buku lali ialah tulang yang timbul di bahagian sendi di antara betis dan tapak kaki. Tulang yang timbul di bahagian sendi di antara betis dan tapak kaki kita. Di antara betis dan tapak kaki kita. Betis ke bawah kaki tu kan. Ia wajib dibasuh bersama-sama kedua-dua belah kaki. Jadi maka wajiblah untuk kita meratakan basuhan di kedua-dua belah kaki supaya tidak tertinggal sedikit pun. Kita kena pastikan supaya tidak tertinggal sedikit pun. Kena pastikan semuanya kena air lah, bahagian yang wajib untuk kita kenakan air. Sama ada di kuku atau di bawah bulu roma sebagaimana keterangan cara-cara membasuh tangan. Bagaimana kita basuh tangan untuk supaya kita kena sampaikan dekat kulit bulu apa semua tu kan. Jadi kita kena sampaikan juga dekat kaki lah supaya sampai ke kulit. Supaya air ianya tidak terhalang. Jadi kalau kita basuh telinga, kita boleh juga basuh telinga biasa kita buat kan. Itu juga sunat lah sebenarnya. Sunat yang boleh kita lakukan lah. Itu kita boleh basuh juga ke inilah. Lepas tu yang keenam tertib. Lepas tu banyak lagi amalan-amalan sunat untuk kita buang hidung ke, basuh hidung macam tu lah. Dan yang keenam, rukun yang keenam tertib, iaitu tertib mengikut urutan rukun yang telah dinyatakan berdasarkan ayat-ayat yang telah menyebut fardu wuduk secara berterutan dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah. Jadi baginda tidak berwuduk melainkan melakukan secara tertib sebagaimana susunan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi itulah kita ikut urutan rukun-rukun wuduk ini. Barulah kita boleh barulah tertib. Kita lakukan secara berterutan. Ianya menurut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berwuduk melainkan susunan ni lah, susunan yang tadi tu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi setelah selesai semua rukun-rukun yang ni, iaitu pertama tadi niat, lepas tu basuh muka keseluruhannya, lepas tu basuh tangan, kedua belah tangan sehingga siku, lepas tu menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali, dan yang terakhir tertib. Jadi selesai semua rukun ni, maka selesailah wuduk kita. Selesailah wuduk kita, barulah kita boleh meneruskan ibadah-ibadah yang seterusnya, ibadah-ibadah seperti solat fardu 5 waktu. Jadi itu saja sebahagian perkongsian berkenaan dengan wuduk perlu kita tekankan. Semoga ianya bermanfaat dan kita dapat sama-sama ambil berat selepas ini. Jadi insya-Allah sekadar itu saja perkongsian saya pada petang yang mulia ini. Okey, itu saja. Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aiman atas perkongsian dan peringatan kepada kita semua. Okay, nak tak nak, wuduk ni merupakan perkara yang kita lakukan setiap hari. Paling kurang 5 kali sehari kan. Dengan 5 waktu solat tu, 5 kali, paling kurang 5 kali. Itu tak termasuk lagi dengan solat-solat sunat ataupun perkara lain yang kita lakukan dengan berwuduk. Contoh macam pegang Quran, apa lagi, tawaf, kalau kita pergi Mekah, dan banyak-banyak lagi lah. Dan memang wuduk ni sebenarnya elok untuk kita amalkan sepanjang hari. Maksudnya kalau wuduk kita terbatal, cepat-cepat kita perbaharui wuduk. Okey. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa nak tanya kepada Ustaz Aiman berkaitan Saya dengan ada Ustazah. Ustaz Aiman, saya nak tanya pasal 6 perkara atau wuduk tu, yang pasal keempat. Yang Ustaz kata kita basuh daripada tumbuh rambut kan, yang menegak, tumbuh rambut sampai ujung dagu. Tapi kalau sebab saya tengok ada orang dia basuh
dia sampai ke anak rambut je. Ada orang basuh dia sampai separuh rambut dia basuh. Susah tu Ustaz. Mana bahagian anggota ke? Muka. Bagian anggota. Anggota muka memang daripada ni lah atas ni sah lah. Pada ni sehingga ke dagu kita lah. Itu untuk anggota muka lah. Itu kita basuh sebahagian kepala. Sekurangnya berapa lay lah, 3 lay ke paling kurang lah. Itu untuk basuh ke bahagian-sebahagian anggota kepala. Jadi itu kan. Itu Ustazah lagi tambah-tambah. Okay, ada lagi yang nak tanya? Soalan lain? Ada yang tanya soalan lagi tak? Tak ada. Sekejap Adik. Okay, baik. Okay, kalau tak ada tanya apa-apa, setakat ini sahaja usrah kita pada minggu ni, insyaAllah. Kita akan jumpa minggu depan. Apapun, Ustazah ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aiman yang sudi menerima jemputan sebagai penceramah sebagai nakib pada minggu ini, dan terima kasih juga kepada semua murid kerana berjaya untuk menghadirkan diri pada pertemuan kita pada petang ini. Itu usrah mingguan kita. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa nak tanya atau soalan, kita tutup usrah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ayeli. Terima kasih Ustazah Ayeli dan Aiman. Dah.